Okay gang, welcome back to Jokarko channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like and share video Joker. Mesti hampa tunggu-tunggu ya. Kisah macam mana penjara fight. Joker pun tak pernah masuk penjara dewasa. So Joker memang nak tahu sangat-sangat. Macam hampa dekat rumah, macam hampa minta Joker bagilah. Macam biasa Taufik, kita sambung part tu. Okey, macam mana kat penjara dia orang sparring, tak pun bergaduh. Okey, Wik, boleh. Kalau di Payung Terhubung, mereka cuma bersila, mereka angkat tengah main macam ni. Bersila? Bersila. Kita bersila macam ni. So main macam ni. Kita kira rapat? Rapat, dia depan, kita depan. Oh, setengah orang ada yang top kaki kat sini. Maksudnya dia kunci kawan dia. Hang kaki hang kunci aku, kaki kunci hang. So kan rapat lah. Kedebuk. Jadi sana bersila-bersila. Oh, dekat penjara bersila? Kat Payung Terhubung. Kalau penjara Penang, penjara Jawi, dia kena berdiri. Berdiri? Waktu kena berdiri macam ni. Lepas tu dia hanya sparring pakai punching bag. Apa tu? Ya, macam bantai, dia buat bantai macam punching bag. Oh, dia buat bantai macam glove lah. Okey. So lepas sparring sambil berdiri lah. Cuma main muka, sampai ke badan. Kaki muka? Muka, kepala. Oh, muka pun main? Muka pun main. Muka sampai? Kalau kita tak boleh tinggal ni, kita main muka lah. Kalau orang tu sparring hanya badan sampai ke pinggang. Okey. Oh. Okey, hampa faham apa yang Taufik cuba sampaikan dekat hampa. Kalau dekat bawahan reman, okey, bawah pada 21 lah, reman muda, dia orang sparring duduk. Tu kat Payung Terhubung lah. Ya, dekat STB jarang lah. Dekat ini pun tak ada lah yang sparring duduk. Yang tu macam Payung Terhubung misalnya ada yang 14, 13 sehingga 18. Memang bawah 18. Kat penjara pula pergi cerita. Kalau tak korek, yang betul-betul yang tak korek, dia orang akan main hair. Pada ujung rambut sampai ke hujung kaki. Hujung kaki semua. Open. Maksud dia open lah. Kalau apa-apa kejadian, kalau kena macam mana tu? Itu tanggung sendirilah. Tanggung sendiri. Kalau kantor dengan KP? Kena tutup. Kena tutup bilik? Tutup bilik. Okey. Kalau anda kata yang tu kami tak korek lah. Pandai-pandai tanggung. Kalau anda kata kantor UKP, pandai-pandai tanggung. Pandai-pandai tanggung, declare sendiri jangan menyusah orang. Tapi kalau anda kata sparring biasa yang macam friendly ke apa-apa saja, dia orang akan main dekat pada leher sampai dekat bawah perut lah, atas pada pusat. Yang tu kalau biasalah. Main tu dari segi macam mana tu? Main cowboy ke macam mana, Abi? Main tu kena ada step lah, pandai-pandai. Dia orang pun ada step jugalah. Bukan kata cowboy perempuan budak-budak sekolah tak ada. Kena pun gerbong kaki sampai mau bukan lah. Ada. Oh, kira macam saya pukul sebiji, dia pukul sebiji. Okey, faham. Okey, Bi. Okey, sekiranya kantoi dengan UKP, bilik yang dekat asingan tu besar enggak kat Jawi? Bilik asingan tu kecil lah. Okey, berapa tapak kita nak berjalan dalam bilik tu? Dalam 3 tapak. 3 tapak ke hujung. Kira panjang dia lah. Ya, betul. Lebar dia? Lebar dia kecil, tak sampai mana nak. Kalau okey macam ni. Okey, sekarang duduk ni pintu. Okey, ni pintu. Okey, 3 tapak ke jumpa belakang. Besar pintu Joker. Pintu rumah saya. Besar tu. Besar tu maksud dia kalau besar tu lebar dia. Oi, lebar dia besar tu je. Lebar dia besar tu lah. Kira dari segi panjang dan lebar besar tu. Betul. Muat seorang je lah. Muat seorang. Orang cakap kalau kita baring, saya ni baring tidur, maksud dia ujung kaki sampai dinding, sana pun sampai dinding. Ya, betul. Muat-muat. Betul. Maksud dia kalau hampa nak tahu besar mana, macam Joker tidur, panjang tu panjang Joker, kira tak boleh panjang. Kira ujung kaki kena simen, dinding belakang kena simen. Lebar dia ada macam takat ni lah. Tidur macam tu. Ada jamban tak? Ada. Belakang ada jamban kita. Oh, macam ni lah. Ada jamban jugalah. Ayat ada juga. Ayat mu ada situ. Gelap ada cahaya. Dia ada cahaya tapi cuma cermin tu dia tutup. Kita tak boleh cakap. Bila kita cakap orang tak dengar. Oh, maksud dia memang gelap lah. Dia tak gelap juga. Dia cuma cermin warna putih tapi tebal. Oh, okey, faham. Kalau kita bercakap pun dia orang tak akan dengar lah. Kena buka dulu lah. Okey, faham. Oh, konsep penjara lah. Boleh tahan juga lah. Jangan main-main. Oh, okey ya. Bi, kalau penjara ni, kalau kita yang berilmu dekat luar, maksud dia kita ada tanam raksa ke, ada tanam apa-apa bagi penumbuk berat ke, contohnya ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hitam ke, ilmu-ilmu batin, kita masuk penjara, lucut ilmu kita masuk ilmu sekali. Okey, kalau penjara Penang, kalau kita nak masuk tu dia akan nampak kepala singa. Kepala singa tu mana temaga tu temaga mah. Temaga tu kalau kita jalan kita kena tunduk. So kita punya apa tu? Kepala singa dekat penjara Penang ada kepala singa satu. Kepala singa. Atas kepala kita. Oh. So wadah penjara semua tak akan hamak kita, cuma dia berkata apa? Buka kasut. Bila kita buka kasut kita tunduk. Betul tak? Bila kita tunduk, mana kita ambil kasut kita tunduk, mana kita hormat. Oh, okey. Faham. Saya faham. Oh, maksud dia
ada kepala rimau. Kepala singa. So dekat situlah ilmu kita akan dirucukkan. Ui, cerita ni mantap. Okey, kalau hangpa nak tahu cerita mengenai apa penjara yang kita kalau ada ilmu hitam ataupun apa-apa ilmu di dalam badan kita, seperti biji rasa ke, tangkai babi ke, adakah kita masuk penjara, ilmu kita bawa pergi, tak boleh ilmu tu terjatuh, lucut dekat situ. Walaupun hang pakai ilmu apa sekalipun akan terjatuh, tak boleh masuk dalam penjara. Macam penjara Penang tu kita nak masuk tu kita tak tahu kan. Orang tu pakai macam kawan saya pakai susuk yang jenis kebal tumbuk orang kuat. Lepas tu bila nak masuk tu mereka akan suruh kita buka slipper depan pintu, betul-betul kepala kita atas ada singa tu ada singa. Itu kita bila kita ambil kasut tu seolah kita menuduk kat dia, kita langkah saya kaki kanan, automatik kita punya semua yang kebal-kebal yang kita ada automatik akan keluar dari badan kita dan kita akan jadi lemah. Tak kisahlah apa-apa ilmu yang kita ada, bila kita tunduk je bawah tu maksudnya hilang. Habis terus. So kita bebas balik, kita boleh dapat balik. Bila kita keluar balik, dia akan masuk balik. Oh, okey, faham. Okey, maksudnya kalau kita ada apa pun kita tak kalau kita masuk dalam tu kosong lah. Kosong. Kita akan jadi kosong. Maksudnya kalau kita buat macam kita ada satu teknik, okey, kita boom, orang selalunya kat luar orang boleh jatuh ke, boleh lemah. So bila kita buat apa-apa tu kosong lah. Betul, kosong. Dia tak ada apa efek dah. Okey, apa Bik boleh cerita? Kepala singa tu apa yang ada yang tersirat dekat kepala singa tu? Tu yang saya tahu dulu, zaman dulu tu depa panggil orang ustaz-ustaz mana-mana depa mai buat satu tembaga tu dekat luar memang tak ada. Okey. Tembaga tu tembaga angat asli memang jenis. Orang tu tembaga merah, tembaga hijau, tembaga kan. Okay. Bila tembaga tu memang terlalu kuat juga. Kita tak boleh nak buat apa itu. So bila memang dia akan sedut, dia akan pisahkan diri kita dengan antara alam ghaib ni, antara ilmu-ilmu kita akan jatuh lah. Habis. Oh, okey, baik. Setiap penjara ada ke macam mana, Bik? Ada. Dalam penjara Jawi ni saya tak pernah tengok lagi dah, tapi yang saya tahu penjara Jawi bila kita masuk tu ada bismillah kat situ, depa kata situ depa tak hanya penunggu. Hanya orang yang ilmu kebal memang tak boleh masuk situ. Memang dah habis. Maksud dia akan masuk dengan kosong lah. Kosong, semua kosong. Okay. Sebab tu orang pada penjara kata apa? Apa di dalam ni hampa tak ada apa, kosong. Mana hampa tak kuat. Tu kepala rimau, kepala singa? Kepala singa. Kepala singa? Singa ria ke singa? Singa ria, muka singa. Lepas tu dia orang awet ke, bagi kering ke macam mana? Muka bukan muka singa tu, cuma tembaga. Oh, tembaga. Muka macam singa. Okey. Bukannya kepala dia orang potong kepala rimau ke dia orang sangkut tak? Okey, faham. Kau yang ukiran dia tembaga dan bermuka singa. Ya, betul. Oh. Yeah. So dekat situ kita kuat mana pun kalau kita masuk kita zero lah. Zero kan. Dia dah disedut lah. Tak kuat lah kita. Tak kuat lah kan. Kurang lah kalau ada ilmu batin ke, ilmu hitam ke, gaib ke, tak ada apa lah. Kalau ada orang boleh keluar pada penjara, orang boleh hilang. Betul. Kalau ada masalah kat penjara, dia ni kepok besi, dia ni makan besi. Betul, dia ni tumbuk orang terpelanting, pecah tembok-tembok penjara, macam-macam jadi masalah. Wadan terkepok, patah pala-pala. Betul. Oh, okey, Bik. Selama pengalaman Fik dekat penjara, apa yang Fik rasa yang dapat dekat Fik? Pengalaman Fik kan, yang orang cakap apa, benda baik lah semasa dekat dalam penjara tu, apa yang Fik dapat kan, dengan siksa makan tak cukup, dengan hidup rasa macam selalu diperhati, selalu kita nak buat apa orang akan awasi kita kena ikut orang punya cara 24 jam segi peraturan sekolah, peraturan penjara kita kena buat apa yang dia cakap, polling bangun pagi-pagi. Apa yang Pik dapat selepas Pik nak keluar tu, hari pertama Pik tunduk pintu untuk keluar, apa yang Pik rasa? Masa saya duduk dalam penjara tu, saya tak pernah sembahyang pun, tapi bila saya tengok kawan sembahyang, saya pun terikut balik sembahyang. Mereka ajak saya, kawan-kawan ajak, bukan wadah penjara ajak, kawan-kawan kita ajak. Walaupun dia jahat, dia tak segi agama dia ajak kita. Sampai bila saya nak langkah pintu keluar tu, saya niat dalam hati memang tak nak berubah lah. Kan masa ke depan tu, sebab ibu bapa saya pun bapa dah mati, tinggal ibu saja. Ibu pun dah umur 70. So saya fikir nak berubah, tapi dalam tu saya duduk dalam tu, saya tak dapat apa-apa yang paling hebat pun. Cuma saya dapat hanya kawan yang tolong ajak kita, kawan yang melindungi kita walaupun kita ada masalah apa-apa. Bercerita antara mereka. So, wadah-wadah dekat dalam tu ada yang jadi kawan sampai dah ni? Wadah-wadah ada. Ada jugalah, yang kontak masih ada lah. Ada. Okey, Bik, pesanan kepada macam baik umur
baru meningkat ke alam remaja. Macam saya pun baru 23, Pik 28. Okey, pesanan dia orang kadang-kadang ada yang daripada STB kan. Okey, bila dia orang bebas, so dia orang sekarang ni masih bergiat dengan kegiatan jenayah dan dadah. Okey, apa pesanan Taufik ikhlas daripada TV untuk beritahu kat dia orang. Sebelum terjebak dan duduk tempat apa yang Taufik rasa dengan makan kelaparan dan macam-macam, okey Pik boleh bagi sepatah dua kata untuk depa. Okay, saya sebagai kawan kan, untuk kita apa kata, mula-mula kita memang masuk ke alam STB, alam budak-budak. So bila kita keluar dari STB tu, kalau boleh jangan terlibat lagi lah untuk masuk dalam penjara tu. Dia tak bagus mana pun dalam penjara tu. Dan tak sebagus macam orang kata apa, duduk dalam tu kita berjumpa toke-toke lagi, tidak. Duduk tu lagi teruk kita duduk. Kan, kalau dalam remaja ni kalau hampa lah terlibat ke benda tu, dan hampa akan masuk lagi kali-kali kedua. Dia kali kedua ada kali ketiga. Dia kata terjebak. So pada orang lama lah kan, berpengalaman dekat situ lah. Kali pertama akan ada kali kedua. Betul. Kali kedua akan ada kali ketiga. Ya, maksudnya dia akan berulang-ulang, dia akan lepas penjara ni dia bebas, dia akan masuk penjara ni, dalam penjara ni bersangkut sampailah habis. Orang cakap kan. Okey, itulah pesanan daripada Taufik. Okey, dan Joker juga senang ya, simple ya. Joker cuba buat yang terbaik. Ya, jadikan satu teladan untuk hangpa, tapi Joker hanya boleh nasihat saja. Ya, yang menentukan hidup hangpa adalah hangpa. Ya, setiap orang diberi pilihan, setiap orang diberi orang cakap apa, untuk kita sendiri yang cari jalan hidup kita masing-masing. Tak ada siapa yang akan atok hang. Okey, hidup hang macam ni, hang kena buat ni, tak ada. So semua atas diri kita. Kalau kita buat benda tu lah kita dapat. Kalau jahat, jahatlah. Kalau baik, baiklah. Okey, Joker pun tak boleh nak mau baik. Setakat dia Joker boleh kongsi pengalaman. Ya, kalau hampa tahu pengalaman yang seterusnya, ada apa yang hampa nak tahu, boleh komen dekat bawah. Macam biasa Joker akan buat. Kan? Okey, apa-apa jangan lupa subscribe, like, share. Joker nak doakan hampa murah rezeki hampa. Okey, hari ni Joker nak beritahu apa, tolong doakan Joker, family Joker semua sihat seperti biasa. Sebab apa? Semua positif COVID. Dan juga permata anak Joker pun sama, wife Joker pun sama positif COVID. Hanya Joker seorang kerana Joker duduk sini. Joker tak duduk rumah ibu. So Joker harap hampa doakan Joker supaya sihat seperti biasa, dan family Joker juga mudah untuk Joker pergi tengok dia orang, betul tak? Sekarang ni Joker dah terpisah dengan dia, dengan anak Joker, dan berusia baru berapa belas hari saja. Risau apa-apa yang terjadi. Sebab apa? Budak-budak ni dia lemah sikit, tak macam kita. So Joker harap hampa boleh doakan supaya sihat selalu. Okey, bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Ciao.